4, 3, 2, 1. Selamat pagi Tuan SU, sama kami. Saya Yvonne Yi dan ini rakan saya, Musdi Silim dan seorang lagi Muhammad Aiman Fikri, merupakan pelajar SEM 2 di Universiti Utara Malaysia. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada SU kerana dapat menerima kebutuhan kami untuk membuka Tuan SU bagi secara ringkasnya ini adalah khusus SCCA 1023 Teori Komunikasi. Tujuan kedatangan kami di sini adalah ingin membuat menemu bual berkenaan dengan isu atau sebaran-sebaran daripada pihak Tuan lah. Jabatan Tuan semasa pandemik COVID-19 salah satu tuntutan daripada kerja ataupun tugasan sekolah yang diberilah. Berharap pihak Tuan dapat memberi atau mengetengahkan beberapa isu yang dihadapi oleh jabatan Tuan lah. Sebelum lebih lanjut, bolehkah Tuan memperkenalkan diri Tuan sebut sedikit diri Tuan? Okey, boleh. Okay, so selamat pagi saya ucapkan kepada Yvonne, Musli dengan Aiman yang telah memilih Majlis Daerah Meradun dan Julau sebagai tempat kita menjalankan satu sesi temu bual lah. So pertama sekali, nama saya Steven Lau, berasal dari Sibu, berumur 34 tahun dan sekarang ni tengah menjawat jawatan setiausaha majlis lah. Baik Tuan SU, tanpa membuang masa, itu saya memulakan soalan yang pertama lah. Menurut Kementerian Kesihatan kita dikenakan darurat pada 2021. Jadi soalan saya, pada tahun tersebut, apakah yang cabaran yang dihadapi oleh pihak Tuan serta pejabat pihak Tuan mengenai isu COVID-19? Okey, so untuk isu dan masalah yang dihadapi sewaktu COVID hari itu, saya boleh berkongsi sedikit lah. Oleh kerana pada masa itu saya masih lagi belum menjadi SU pada tahun 2021, tapi pada masa itu saya merupakan penolong setiausaha lah. Tapi saya boleh berkongsi sedikit mengenai apa yang kita hadapi sepanjang MCO yang telah diperintah oleh KKM lah. So pada masa itu kita memang di MCO kita semua staff tidak dapat turun bekerja lah. Antara masalah utama adalah transportation lah, di mana dari staff yang dari Sibu nak datang kerja ke sini pun perlukan pas permit lah. So kita dari pejabat kami ada tulis surat dengan IPD lah untuk memohon permit. Pada mulanya mereka sewaktu starting lah, masa MCO baru start, so mereka mengatakan bahawa permohonan itu haruslah dilakukan personal lah, tidak boleh by group. So itu sebab sedikit menyukarkan setiap staff untuk membuat permohonan sendirilah. Terutamanya kalau staff dari Sri K nya perlu mohon dari Sri K, dari IPD Sri K, kalau dari Sibu nya perlu mohon dari IPD Sibu. So ya, sedikit sebanyak menyukarkanlah operasi kita. Dan Majlis Daerah Meradun dan Julau pada masa itu juga diberi amanah untuk sebagai salah satu agensi yang bertanggungjawab untuk menolong jawatan kuasa bencana lah, khususnya di daerah Meradun sini. So kita pun diberi penugasan untuk SOP lah. So pada mulanya kita juga diberi amanah untuk membuat SOP, di mana kita kena buat marking line di tamu kita. Okay, kalau nak masuk bagi tamu kena berbaris. So bila dah ada operasi macam ni, maklumlah kita ni sebagai manusia, ada manusia
ataupun rakyat di luar sana kadang-kadang mereka tidak mau mendengar arahan tersebut. So kita kena lagi ada penguasa untuk menjaga di sana, khususnya dari bahagian penguasa kami dan juga bahagian kesihatan lah, yang seringkali setiap pagi petang turun untuk memantau, memastikan mereka mematuhi SOP. So sebelum ni kalau nak masuk market kena lagi mengukur suhu lah. Daripada berbagai cabaran yang pihak Tuan hadapi atau jabatan Tuan hadapi semasa COVID-19, jadi cabaran yang mungkin sangat sukar bagi Tuan, serta bagaimana Tuan menyelesaikan ataupun menghadapi cabaran yang itu Tuan semasa pandemik COVID-19. Okay, so seperti yang saya maklumkan tadi lah, masalah itu ya kita ada banyak masalah, tapi syukur juga kita dapat menghadapi masalah tersebut. Dari segi kewangan khususnya lah, kita kena terima kasih dengan Kerajaan Negeri Sarawak ataupun State Development Jawatan Kuasa Bencana peringkat negeri lah, yang telah memberi bantuan kewangan khususnya kepada kami, dan juga ada bantuan daripada pihak PKM yang telah memberi blessing kepada petugas barisan hadapan terlebih dahulu lah, yang khususnya adalah enforcement dan bahagian kesihatan lah. So mereka ini telah diberi keutamaan untuk diberi blessing terlebih dahulu, dan juga ada bantuan seperti bantuan kewangan lah khususnya lah yang telah diberikan. Dan kita juga telah membuat pengagihan kerja lah, di mana ada yang bekerja dari rumah, ada yang bekerja dari office. Kita ada buat schedule lah, jadual di mananya perlu bekerja lah. Dan kita juga telah mengucapkan terima kasih juga kepada kementerian kami, MPHSLG, yang telah memberi akses lah, memberi bantuan kepada kami khususnya dalam sistem lah, supaya kami dapat mengakses sistem itu dari rumah lah. Itu adalah satu bantuan yang telah diberikan, di mana kita tidak perlu turun ke pejabat lah untuk mengakses kepada sistem. Seterusnya saya ingin mengajukan soalan mengenai adakah SOP yang dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 seperti penjarakan sosial, pemeriksaan suhu dan sebagainya masih digunakan pakai sehingga kini ataupun sebaliknya? Mohon pencerahan dari pihak Tuan. Setakat ini di majlis kita tidak ada lagi praktis begitu, namun kita masih lagi menggalakkan untuk memakai pelitup muka kalau jika seseorang itu kurang sihat seperti demam dan batuk lah. Itu adalah langkah kita cakap tu langkah prevention lah, supayanya si merebak kepada orang lain. Mungkinnya bukan sakit COVID kah, sakit lain pun boleh juga, sakit demam. So untuk pelitup muka kita memang masih kita menggalakkan lah. Tapi kalau nak ikut yang SOP sebenarnya untuk yang cek suhu itu mungkin tidak relevan sangat lah buat masa sekarang lah. Terima kasih Tuan Setiausaha, dan dengan semua penerangan yang diberikan kepada kami, sekali kami bertiga ingin mengundurkan diri lah. Okey. Sekian, terima kasih.